Okay, hai, selamat malam kepada peminat-peminat Isuzu D-Max. Untuk pengetahuan kamu orang, Tiff hari ini memang nak bercerita tentang penjamin. Jadi penjamin ni banyak yang orang tak faham lagi tentang apa maksud penjamin ni, guys. Jadi untuk orang selalu akan tanya saya, bolehkah penjamin saya punya ipar, boleh ke penjamin saya punya kawan, boleh ke penjamin saya punya abang, kakak, wife. Okey, jadi pada malam ini Tiff menceritakan apakah ciri-ciri penjamin yang bank sangat suka. Sebab kebanyakan kamu orang ni masih keliru lagi, penjamin ni fungsinya apa. Ada juga yang bertanya dengan saya, penjamin ni boleh ke kalau dia tak bekerja? Jadi malam ni kita sama-sama discuss tentang apa maksud penjamin di mata bank. Dan supaya kamu orang faham, penjamin ni bila kita bawa untuk bank, dia terus approve untuk kamu orang. Okay? Jadi first, penjamin ni untuk kereta lah, untuk kereta sangat-sangat digalakkan kalau penjamin tu ada hubungan kekeluargaan dengan kamu orang. Hubungan kekeluargaan dengan kamu orang ini adalah termasuk suami isteri. Suami isteri sangat-sangat digalakkanlah untuk menjadi penjamin masing-masing. Kenapa suami isteri sangat-sangat digalakkan untuk menjadi penjamin masing-masing? Belum lagi kita tengok suami sanggup membiarkan isteri di blacklist, dan belum lagi kita tengok isteri sanggup membiarkan suaminya blacklist. Jikalau mereka dua ada kemampuan untuk membayar hutang suami itu ataupun isteri tersebut. Itu yang bank fahamlah. Sebab bila suami isteri ni dia jadi satu. Yang kedua adalah hubungan yang dibenarkan untuk bank untuk anda menjadikan dia penjamin adalah hubungan ibu bapa dengan anak. Ini pun satu kes juga di mana tidak pernah lagi bank ataupun saya sendirilah yang menyaksikan anak ataupun bapa tersebut membiarkan anak di blacklist. Tu belum lagi pernah. Tapi anak membiarkan bapa blacklist tu adalah sebab kenapa macam tu. Dan ada setengah bank tidak menerima kalau kamu orang sudah berkahwin dan greater dengan ibu bapa. Kenapa? Sebab anak tersebut dia dah ada family sendiri. Bila ibu bapa, dia bawa ibu bapa involve dalam pembelian kereta dia, selalu bank dia tak setujulah kalau orang tu dah kahwin. Tapi tak semua bank. Saya cakap kepada kamu orang, tidak semua bank yang tidak bersetuju ibu bapa jadi penjamin. Kerana ada setengah bank masih okey menerima ibu bapa jadi penjamin. Tapi ada setengah bank kalau si anak tu dah berkahwin, dia tidak akan benarkanlah untuk menjadi penjamin. Tapi tidak semualah, sesetengah bank. Okey? Jadi dari perhubungan tu saya dah explain, dan soalan yang selalu ditanya untuk perhubungan ini, boleh ke ipar lelaki saya menjadi penjamin kepada kereta saya? Okey, jawapannya adalah kalau kamu punya gaji tidak cukup, contoh apply Isuzu D-Max kan mesti gaji 3,000 kasar. Tetapi kamu orang punya gaji 2,800, contoh 2,800. Jadi kamu tanya begitu, boleh ke ipar saya menjadi penjamin? Jawapannya tidak boleh lah. Sebab untuk mencukupkan 3,000, guarantor ataupun penjamin ni harus combine income. Combine income saya dah cakap tadi, yang boleh combine income dengan anda adalah suami isteri, hubungan ibu bapa dengan anak. Itu boleh. Itu soalan yang sering ditanya lah. Dia selalu suruh ipar dia jadi penjamin. Saya pun kadang-kadang tak faham. Dan saya akan beritahu kamu orang, risiko menjadi penjamin seseorang ada risiko juga. Jangan kamu orang happy-happy jadi penjamin orang kan. Dia ada risiko juga. Dan apa yang tidak yang untuk ipar ni, untuk susah sikit untuk kita jelaskan kepada bank hubungan kamu orang. Sebab hubungan ipar ni dia tidak ada tertulis di atas kertas. Kita tidak ada tulis, macam saya kan, saya beripar dengan orang sebelah sana. Tidak ada di dalam kertas mengatakan saya ni ipar orang sebelah sana. Tetapi suami isteri ataupun suami isteri, adik-beradik saya akan jelaskan lepas ni. Suami isteri, adik-beradik dan ibu bapa ada kertas yang menuliskan bahawa kamu orang adalah
adalah darah, pertalian darah tersebutlah. Tapi ipar, siapa yang boleh buktikan ipar yang dia ipar saya boleh jamin saya dan itu ipar saya? Macam mana saya nak cakap pergi bank? Thank you bagi yang watching sekarang ni. Sangat-sangat berguna info tentang hari ini. Sebab banyak orang asyik tanya saya, ipar boleh ke? Masalah jawapannya tidak boleh. Ipar, lebih-lebih lagi lah kalau ipar kamu tu lelaki. Dan kamu pun lelaki. Macam mana saya nak cakap pasangan mereka dua ni adalah pasangan tu? Tak boleh lah cakap pasangan tu kan? Takkan saya nak cakap kamu dua berkahwin, kamu dua orang lelaki berkahwin, begitu? Tak boleh. Jadi saya nak cakap awal-awal perhubungan yang ada di atas kertas sahaja bank benarkan untuk menjadi penjamin yang combined income. Faham ke faham ni? Itu adalah yang perhubungan. Soalan kedua yang selalu ditanyakan oleh anda kepada Tiff di dalam inbox, bolehkah adik saya jadi penjamin? Abang saya jadi penjamin, kakak saya jadi penjamin, kakak nombor 2 jadi penjamin, semua jenis kakak lah, semua jenis abang, asalkan dia adik-beradik, dia akan tanya. Okey, jawapan dia ya dan tidak. Saya beritahu kamu orang, ada 2 bank yang membenarkan adik-beradik untuk menjamin kamu orang. Satu adalah Affin Bank. Adik-beradik dibenarkan untuk menjamin sesama sendiri, tetapi dengan syarat Affin Bank anda perlu keluarkan deposit. Sekurang-kurangnya 10%. Itu adalah Affin Bank punya cara. Dia tidak boleh full loan dan kamu orang kena keluarkan deposit untuk Affin Bank. Okay. Manakala bank yang kedua adalah Maybank lah. Maybank syarat dia adalah adik-beradik 2 orang ni mesti IC dia adalah di tempat tinggal yang sama. Lepas tu tidak memiliki apa-apa kereta. Adik-beradik 2 orang ni baru boleh combine income, baru boleh jamin sesama sendiri. Ni adik-beradik 2 orang. Saya pernah juga ada satu kes, dia menjamin abang dia, adik menjamin abang dia di public bank. Saya pernah buat. Tetapi masa tu boleh approve kerana apa? Abang dia gaji dia cukup. Gaji dia cukup, down payment cukup, tetapi apa yang tidak mencukupi adalah dia tidak pernah loan. Bila anda tidak pernah loan dekat bank, maka scoring anda akan turun. Bila scoring anda turun, bank tidak dapat detect kamu orang punya credibility kamu orang untuk membayar loan tu balik. Jadi disebabkan tu scoring dia turun, jadi bank minta adik-beradik dia jadi penjamin yang bekerja. Jadi luluslah case tu masa tu di public bank. Jadi sebab tu saya cakap dia case to case basis lah. Kita tidak boleh, dia macam ni. Kalau kamu orang pernah dengar pepatah ni lah, undang-undang dicipta dalam English. Actually pepatah ni dalam English, tapi saya translatekan bagi kamu kepada BM lah. Undang-undang ni dicipta, kita harus follow undang-undang ni, tetapi tak semestinya kita kena ikut undang-undang tu 100%. Dalam English dia macam apa? The law is to be broken ke, something macam tu. Kita pun boleh boleh tidak ikut undang-undang yang ditetapkan tu tadi, tetapi dengan cara yang betul. Contoh yang saya cakap tadi adalah macam, kan ada orang cakap adik-beradik tidak boleh jadi penjamin, tetapi kenapa adik-beradik kawan saya kali ni, adik dia boleh jadi penjamin dia? Itulah saya cakap, undang-undang tu tercipta, tetapi kita boleh, saya tak tahulah mau explain benda tu dalam BM. Undang-undang tu boleh kita tak follow 100%, case to case basis. Okay, tentang hubungan lagi, apa lagi yang bank akan tanya? Saya belum, soalan ketiga saya belum ada soalan macam ni. Contoh kalau saya ada banyak, contoh saya ada 4 bini, contohlah 4 bini, dan bolehkah contoh bini pertama tidak kerja, bini kedua kerja, bolehkah bini kedua saya menjadi penjamin saya? Jawapan dia adalah bergantung dengan sijil kahwin kamu orang. Kalau sijil kahwin kamu orang ada menyatakan bini yang kedua ni memang bini kamu orang, then it's no problem,
boleh jadikan bini nombor 2 kamu orang sebagai penjamin. Okey, itu baru hubungan. Saya explain tentang hubungan sahaja. Okey, seterusnya saya explain tentang ciri-ciri penjamin ni tadi. Okey. Soalan yang selalu ditanya tentang bekerja lah, yang selalu ditanya oleh bank. Kamu orang lah, bukan bank, kepada saya. Bolehkah penjamin saya ni tidak bekerja? Okey, jawapannya tidak boleh. Dia harus bekerja dan dia harus membuat duit. Dia kisah macam mana dia buat duit. Dari sawit ke? Sawit harus masuk bank kalau boleh. Yang di Sabah harus masuk bank. Yang di Sarawak boleh tanpa masuk bank, asalkan ada proof receipt sawit kamu orang tu. Yang penting dia bekerja dan ada benda yang masuk ke dalam dia punya bank. Maksudnya dia ni boleh membuat duit lah. Barulah apa maksud penjamin ni? Kamu orang kena tahu juga. Maksud penjamin ni adalah kita kalau suami saya tidak boleh bayar kereta tu, saya yang akan jamin dia untuk membayar kereta tersebut. Itu maksud penjamin. Kan kamu orang tak tahu pula apa maksud penjamin. Jadi maksud penjamin, kamu jamin orang tu, kalau dia tak dapat bayar, kamulah yang jadi tukang bayar dia. Itu maksud penjamin. Jangan bermain dengan penjamin. Okey. Lepas tu, apa ciri-ciri penjamin ni yang kamu orang harus tahu adalah tentang dia punya gaji lah, basic lah. Saya tidak menyentuh penjamin tu berniaga ke apa, tetapi saya lebih kepada orang yang bekerja lah. Kalau penjamin tu ada basic dan dia masuk bank, sangat-sangat bagus. Itu yang terbaik lah. Lepas tu tidak boleh blacklist. Penjamin ni tidak boleh blacklist. Kamu orang blacklist ni pun banyak jenis guys. Blacklist boleh jadi dia langsung tidak membayar kereta ataupun loan dia dekat bank. Kedua, dia boleh menjadi dia bayar tapi tak cantik pembayaran. Dia hari ni bulan ni dia bayar, bulan depan dia tidak. Itu jenis blacklist yang kedua. Kalau ciri-ciri blacklist ni, pembayaran dia tidak cantik, penjamin kamu tidak bayar dengan cantik, pun tidak dapat menjadi penjamin. Okey? Jadi ini ciri-ciri yang saya dah terangkan. Saya ingin terangkan tentang risiko anda kalau menjadi seorang penjamin kepada seseorang. Okey. Saya bukan menakutkan kamu orang yang menjadi penjamin kepada seseorang, tetapi saja-sajalah takutkan. Tidak, saya gurau-gurau. Okey. Dia begini bila kita jadi penjamin ni, seperti yang saya cakap, penjamin ni memang adalah kita menjamin seseorang supaya kalau dia tak dapat bayar, kita lah yang akan bayar dia punya kereta tu. Itu maksud penjamin. Maksudnya kamu orang ni terlibat di dalam dia punya pembayaran kereta. Tetapi bila kamu orang apply loan, bila kamu jamin, loan suami kamu tadi tidak akan muncul dalam secret record kamu orang tu selagi pembayaran dia cantik. Itu saya nak beritahu. Jadi bila kamu orang jamin seseorang, dia tidak akan muncul. Kalau pembayaran dia sangat-sangat cantik, dia tidak akan muncul di dalam secret record kamu orang. Tetapi kalaulah si suami tidak membayar kereta dengan cantik dan sehingga bank mengeluarkan, sehingga bank mengeluarkan surat saman kerana si suami tidak membayar kereta, maka si isteri akan kena saman. Itu risiko dia. Jadi jangan suka-suka jamin orang kalau orang tu bukan suami atau isteri anda, bukan ibu atau bapa anda, bukan anak ataupun adik-beradik anda sendiri. Itu saja nasihat ataupun advice saya tentang penjamin. Dan saya berharap apa yang saya cerita pada malam ini memberi manfaat kepada kamu orang tentang ciri-ciri penjamin ni tadi. Dan soalan yang kamu orang suka tanya, ipar boleh jadi penjamin kah? Dan selain daripada tu, kalau anda ada apa-apa persoalan, jangan lupa untuk WhatsApp pun boleh, inbox Tiff direct pun boleh. Dan masa tu kita akan chit-chat. Tiff sendiri akan WhatsApp anda ataupun chat anda. Saya memang sentiasa ada di dalam inbox sebab ini memang kerja saya. Dan jangan lupa untuk lihat dulu kami orang punya Isuzu yang terbaru. Sangat-sangat cantik guys. Rugilah kalau kamu orang tidak menjadi orang pertama di daerah kamu memiliki Isuzu D-Max 3rd generation. Jadi itu saja live dari Tiff tentang penjamin. Dan saya harap kamu orang mendapat sesuatu lah dari live Tiff ni. Okay? Itu saja dari Tiff. Bye-bye dan selamat malam.